Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah sambungan kepada video pembangunan aplikasi IoT menggunakan Node MCU dan Blink. Jika anda semua masih ingat, dalam dua video sebelum ini saya telah tunjukkan bagaimana nak set up Node MCU dan juga macam mana nak hubungkan Node MCU kepada Blink. Dalam setting up Blink ada 4 langkah ataupun steps yang telah saya terangkan, iaitu yang pertama kita perlu membangunkan circuit menggunakan Node MCU. Kemudian kita perlu install dan set up Blink apps dalam kita punya mobile phone. Yang ketiga, kita kena upload Blink cache dalam Node MCU. Dan yang keempat, kita akan test IoT application yang telah kita bangunkan. So dalam video ini saya ingin menerangkan dengan lebih detail berkenaan dengan langkah yang ketiga, iaitu Blink cache dalam Node MCU. Okey, ini adalah contoh cache yang telah saya bangunkan dalam video yang sebelum ini. Saya telah terangkan sebahagian daripada cache ini, namun saya tertinggal untuk menerangkan berkenaan apa yang berlaku dalam setup dengan loop. Okey, saya ulang untuk dia punya bahagian atas ni. So dekat sini adalah tempat di mana kita perlu masukkan authentication token yang kita dapat daripada Blink lepas kita dah create a new project dalam Blink app. Jadi dia Blink secara automatik ni dia akan email authentication token ni kepada kita. So kena ambil token tu dan letak dekat dalam coding ni dekat bahagian sini yang saya tandakan X. Kemudian Y dan Z adalah di mana kita perlu masukkan Wi-Fi credentials, iaitu Wi-Fi name dan juga Wi-Fi password kita lah. Contohnya kalau di Uniza, kat sini kita akan masukkan Uniza hotspot, dan kat sini kita dekat password ni kita akan masukkan password untuk Uniza hotspot. Okey, seterusnya dalam setup, kita ada setup dan loop. Ini adalah dua function yang asas dalam Arduino cache. Setup adalah function di mana ianya akan di-runkan, akan dijalankan sekali pada permulaan hayat board tu. So bila kita mula-mula start board, mula sekali dia akan run setup, dan selepas selesai setup dia akan pergi ke function loop dan dia akan repeat the whole loop tu selagi mana board tu dihidupkan. Selagi mana ia ada kuasa, ada power. So dia akan runkan loop tu berulang kali sampailah kita padamkan kuasa atau tutup board tersebut. Okey, apa yang berlaku dalam setup? Serial begin 9600. Serial begin di sini adalah bagi memberitahu kepada Node Arduino, Node MCU bahawa kita akan menggunakan serial communication untuk menghantar data kepada komputer sekiranya perlu. Dan kita akan menggunakan baud rate 9600. Ada banyak baud rate dalam Arduino. So kita boleh pilih sebenarnya baud rate berapa yang kita nak. Tapi by default kat sini saya tunjuk contoh, kita akan gunakan baud rate 9600. Jika kita declare serial begin ni menggunakan baud rate 9600, apabila kita nak debug ataupun nak tengok data yang kita hantar kepada komputer kita melalui USB, kita kena make sure dekat serial monitor ni baud rate yang kita pilih juga adalah 9600. So kalau katakan dalam ni kita pilih 19200, so dalam serial monitor pun kita kena make sure kita menggunakan baud rate yang sama, iaitu 19200. Okey, kemudian Blink begin, auth, SSID dan pass. Ini adalah standard setup bagi Blink, di mana Blink akan membuat connection kepada Wi-Fi di tempat kita menggunakan SSID dan juga password, dan dia juga akan menghantar authentication token yang kita telah set ke atas ni kepada Blink server. So line di sini akan membolehkan Node MCU untuk membuat connection kepada Blink server ataupun Blink cloud. Sekiranya Blink berjaya, kita punya Node MCU berjaya membuat connection kepada Blink server ataupun cloud menggunakan Blink begin,
maka kita akan lihat di serial monitor, kita akan dapat logo lambang Blink ni. Kita akan dapat IP yang kita gunakan, dapat lambang Blink, dan kita akan dapat connecting to Blink ready. Maka ini menandakan bahawa node MCU kita telah pun dapat berhubung dengan Blink server ataupun Blink Cloud. Seterusnya dalam function loop, kita ada another standard programming untuk Blink, iaitu Blink run. So kita kena runkan Blink ni supaya dia sentiasa loop dan sentiasa melaksanakan segala arahan yang perlu untuk dia berhubung dengan Blink server. Seterusnya, dalam contoh yang telah saya buat dalam video sebelum ini, saya ada menggunakan satu sensor LM35, iaitu temperature sensor ataupun sensor suhu. Jadi apa yang saya buat adalah saya perlu membaca suhu dalam bilik saya, dan saya nak hantar bacaan suhu tu kepada Blink server untuk dipaparkan dalam apps. Okey. Jadi dalam saya punya node MCU punya litar circuit, saya telah menyambungkan LM35 sensor kepada analog pin A0. Jadi di sini saya mengambil bacaan suhu daripada sensor tersebut melalui analog pin A0. Kemudian saya perlu tukarkan nilai yang saya dapat daripada pin A0 kepada nilai Celsius menggunakan formula ini. Ini adalah formula standard untuk menukarkan bacaan kepada Celsius. Setelah saya dah tukar value kepada bacaan nilai Celsius, maka saya akan hantar nilai Celsius tersebut ke virtual pin. Dalam Blink kita boleh define virtual pin. So kita boleh define pin berapa yang kita nak pakai, virtual 1, 2, 3, ada banyak virtual pin. Boleh lihat virtual pin tu dalam apps Blink dalam mobile phone anda. Jadi kalau dalam coding ni saya define saya akan hantar bacaan Celsius ke virtual pin V0, maka ini adalah arahan yang perlu saya tulis. Blink.virtualWrite V0 cell. Dan ini akan membolehkan saya untuk menghantar bacaan Celsius kepada program saya dalam Blink, projek saya dalam Blink melalui virtual pin V0 setiap kali loop ini berulang. Okay. Dan dalam apps, kalau ingat lagi dalam video sebelum ini, dalam apps Blink, saya untuk mengeluarkan bacaan Celsius tu, saya baca melalui pin V0. Okay, kalau ingat lagi, saya telah menyambungkan temperature punya display kepada virtual pin V0. So masa buat selection pin ni, pilih virtual dan pilih V0. Kenapa V0? Kerana dalam coding saya declare sebagai V0. Kalau dalam coding saya declare V1, maka di sini pun saya kena pilih V1. Okay. So selepas selesai buat coding ni, coding Blink sangat simple, sangat simple. So kalau button yang kita nak buat, kalau tengok dekat sini switch kalau switch on and off tu, switch on and off yang saya buat untuk buka lampu tutup lampu LED tu, kita tak perlu letak dalam coding, tak perlu declare dalam coding. Kita hanya perlu declare dalam app sahaja. Dan make sure penyambungan physical circuit tu, lampu LED tu memang disambungkan kepada pin D1 di node MCU. So, declare dalam app sahaja D1. Dan segalanya akan diuruskan oleh Blink dalam coding ni. Blink run. Semuanya dah dia akan uruskan dalam tu. Kita tak perlu buat coding. Kita hanya perlu letak coding sekiranya kita ada sensor untuk dibaca dan dihantar kepada Blink. Okay. Kalau dalam projek nanti anda gunakan dua sensor, katakan satu sensor untuk bacaan gas, satu lagi sensor untuk bacaan pergerakan PIR. So kita akan buat dua bacaan dan akan hantar kepada Blink melalui dua virtual pin. Mungkin pakai V0 dan V1 contohnya. So boleh pakai, boleh guna. Okay. Tapi untuk control, untuk pin ataupun button untuk control
output di Node MCU tak perlu declare dalam programming, hanya declare pin sahaja dalam apps. Okey, so itu sahaja yang saya ingin terangkan dalam video kali ini. Blink sangat simple, harapnya anda boleh faham dengan mudah. Kalau tak faham ada masalah, insya-Allah boleh tanya saya, boleh WhatsApp ataupun PM bila-bila masa, insya-Allah. Saya doakan semoga projek anda semua dipermudahkan oleh Allah dan semoga anda semua diberi kefahaman yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.